Okey, sambil-sambil kita tunggu yang lain tu, okey, boleh buka buku teks dulu. Okey, bagi siapa yang tak ada buku teks, contoh dia berada kat kampung ke, okey, so rujuk yang dekat depan yang cikgu paparkan pun tak apa, okey. Sebab kita dah ketinggalan banyak ni. Jadi cikgu memang terpaksa buat kelas, okey, supaya kamu faham apa yang cikgu ajarkan, okey. Sebab lepas ni kita ada uh, beberapa topik yang agak sukar untuk di apa dibincangkan. Jadi kalau cikgu tak buat online ni, nanti ada yang tak faham kan. Okey, tak apalah, kita beberapa orang saja pun dah okey. Okey, kita boleh mula Okey, jadi apa dia ukuran data? Okey, ukuran data ni sekejap, tengok sebelah. Okey, ukuran data seperti yang kamu tengok ni, okey. Dia sebenarnya ada dua. Okey, dia tengok dekat image digital dengan dia tengok dekat audio digital. Okey. Jadi image digital ni bagi ukuran data ni dia tengok gambar. Sebenarnya image tersebut adalah gambar. Gambar yang dirakam, okey, dan disimpan dalam bentuk-bentuk pola bit, kosong dan satu. Okey, jadi kamera digital ni dia akan merakam dan simpan data sebagai image. Okey, image ni pula boleh digunakan dalam pelbagai cara. Boleh dipaparkan pada skrin komputer, dicetak, okey, guna email, guna telefon bimbit, okey, disunting dengan pisian komputer yang sesuai. Okey, itu image digital. Okey, jadi image digital tu gambar lah. Macam kita tak gambar, okey, and then kita gambar tersebut dirakam and disimpan. Okey, jadi dalam bentuk pola bit, kita dah belajar bit ni, kosong dan satu ni, okey, dalam perduaan. Okey, audio digital, tadi image, ni audio. Kalau image adalah gambar, so audio adalah isyarat bunyi. Okey, isyarat bunyi yang telah ditukar kepada nombor perduaan, okey, dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit juga. Okey, jadi audio digital ni, okey, okey, audio digital ni boleh dihantar secara elektronik guna email, sama juga macam email digital tadi. Okey, jadi dia pun boleh disunting dengan menggunakan perisian penyuntingan audio. Okey, itu untuk ukuran data. Okey, jadi ingat ada ukuran data ni ada dua, image dengan audio. Okey. Jadi macam mana kita nak ukur? Okey, jadi bila kita nak ukur, kita guna unit. Okey, kita guna unit ukuran. Jadi dalam unit ukuran image digital dan audio digital, okey, sesuatu image digital dan audio dipanggil mempunyai beberapa sifat yang dipanggil atribut. Okey. Atribut ni bagi image ialah resolusi. Dia punya unit lah, nama dia. Image tu ada resolusi, dimensi dan kedalaman warna. Jadi setiap atribut image ni dia ada unit ukuran masing-masing yang kita kena kira. Okey? Okey, atribut tadi image. Ni atribut audio pula. Atribut audio termasuk kadar sampel dan kedalaman bit. Okey, jadi setiap jenis atribut audio ni juga mempunyai unit ukuran masing-masing. Okey? Yang dekat bawah ni, okey, dia cakap jika sesuatu image digital dibesarkan dengan menggunakan perisian penyunting grafik, anda akan dapati image tersebut terbentuk daripada bintik-bintik kecil. Okey, jadi setiap bintik kecil ni dikenali sebagai pixel. Okey, pixel. Ataupun dalam bahasa Melayu, pixel. Okey. Warna bagi setiap pixel ni ditentukan oleh bit tadi yang terdiri daripada kosong dan satu. Okey, macam kita buat ingat lagi tak kalau kita buat yang macam apa, kita tandakan untuk mencari nilai, okay, kita tandakan kosong tu tak payah kita gelapkan.
And then kalau lampu lah, macam lampu kan. Lampu bernyala tu 1. Okay, lampu yang mati tu 0. Macam itulah. Okay. Jadi bilangan bit maklumat yang disimpan ni di setiap pixel dipanggil pixel per bit. Okay, bit per pixel. Okay. Jadi nanti kita akan tengok ni dan kita akan buat kiraan. Okay, dia ada dia punya ukuran dia tu. Okay, sebelum tu cikgu nak beritahu, okay, sebenarnya untuk membandingkan saiz file image, ini image yang terdapat dalam pelbagai corak, kita guna bitmap. Cikgu rasa pernah dengar kan bitmap, JPEG, GIF, yang biasa kamu melihat mendengar ni, GIF lah, GIF ataupun JPEG. Okay. Dia punya simpanan, dia format dia. Format simpan image tersebut. Okay. Yang ni nanti kita belajar. Okay. Okay, pergi pada sebelah. Okay, ni unit ukuran bagi image digital. Okay. Image digital seperti kejelasan, ketajaman dan bilangan warna yang digunakan. Jadi ukuran tu dia ada 3. Dia ada 3 ukuran yang lazim digunakan. Yang pertama resolusi, dimensi dan kedalaman bit warna. Okay. Hari ni kita akan belajar yang inilah ni. Okay. Ini ukuran ni. Okay, yang pertama resolusi. Okay, resolusi image digital yang dipaparkan pada monitor komputer terdiri daripada bintik-bintik kecil yang dikenali sebagai pixel. Tadi kita dah cakap kan. Okay. Pixel ni ialah elemen yang terkecil untuk paparan image pada skrin, atau dalam bentuk cetakan. Satu image file terdiri daripada banyak pixel. Resolusi memperihalkan ketajaman dan kejelasan sesuatu image. Okay. Kalau kamu tengok dekat bawah ni resolusi Okay. Tengok sini. Resolusi suatu image ialah bilangan pixel yang terdapat pada image tersebut. Resolusi diukur berdasarkan bilangan pixel dalam unit DPI ataupun dots per inch. Sekiranya suatu image mengandungi resolusi 72 DPI, maka setiap satu inci grid image mengandungi 72 pixel lebar dan 72 pixel tinggi, iaitu 72 darab 72 dapat 5184 pixel seinci persegi. Ni. Nampak tak gambar ni? Sebenarnya gambar ni dia gabungkan 72 pixel lebar darab dengan 72 pixel tinggi. Jadi dia akan dapat 5184 pixel. Yang ni 72 DPI. Image ni, resolusi ni. Okay. Jadi rajah ni menunjukkan paparan image digital yang mempunyai DPI dari resolusi yang berlainan. DPI ni tadi apa? DPI ni diukur guna bilangan pixel tu berapa. Okay. Yang ni kalau 3 DPI. Jelas tak? Dia punya gambar tak jelas. 9 DPI. Tak jelas lagi. 24 DPI. Tak jelas lagi. Okay. Ni 72 DPI baru nampak sikit. Okay. Dia gabungan pixel tu lah. Okay. Gabungan pixel baru nampak cerah sikit. Okay. Lagi 100 DPI. Baru cantik sikit. Okay. Jadi 300 DPI. Jadi semakin besar benda tu, semakin jelas paparan dia. Okay. Lazimnya image digital yang menggunakan resolusi 72 DPI adalah mencukupi lah untuk tujuan paparan pada skrin. Manakala resolusi 300 DPI diperlukan untuk cetakan. Okay. Yang ini kalau kamu nak tengok, kalau kamu dekat rumah, okay. Dekat rumah kan? Dekat rumah ada printer. Okay. Bila kita nak print, okay, dia ada setting kat situ. Okay, bila dia ada setting, okay, nanti dia akan tunjuk berapa DPI. Berapa DPI yang digunakan. Okay, untuk cetak. Selalunya untuk cetak 300 DPI. Dia ada satu lagi 720 tak silap cikgu. Ke 400 DPI. Okay, kalau nanti kamu tengok dekat kamu punya setting printer. Kalau ada lah. Okay, dekat rumah Okay.
Yang dekat sini pula dia kata selain DPI, dimensi juga boleh digunakan untuk menentukan resolusi image. Contohnya satu image bersamaan dengan 1920 darab 1080 mempunyai resolusi yang lebih tinggi daripada image 1280 darab 720. Yang ini kamu boleh tengok dekat komputer. Kalau kat rumah ada komputer, dia kan ada setting paparan. Okey, jadi kamu boleh tengoklah berapa resolusi yang lebih baik untuk image komputer kamu. Okey. Okey. Yang bawah ni sekejap cikgu tunjuk atas sikit. Okey. Image digital hitam putih diwakili oleh piksel berwarna hitam atau putih. Dalam nombor perduaan, putih tu adalah digit 0. Hitam diwakili digit 1. Okay. So size untuk setiap piksel ialah 1 bit. Okay. Jadi dia jadi macam ni. Nampak tak? Ini nampak tak orang ni terbentuk ni, robot ni? Okay. Sebenarnya terhasil daripada 00, 1, 00, 1, 00 untuk ni. Hitam tu, 1. Okay, hitam yang ni, 1. Okay, sampai ke bawah untuk menghasilkan bentuk tu. Jadi yang inilah dia guna ni. Paparan berapa ni. Okay. Jadi macam itulah yang kita belajar sekarang ni. Yang kita tengok sebenarnya dekat paparan image. Okay. Yang kita tangkap gambar. Okay. Sebenarnya menggunakan image lah. Image DPI ni. Okay. Unit DPI. Ataupun pixel. Pixel yang terdapat pada image tersebut. Okay. So yang inilah. Sebenarnya image terbentuk daripada mana? Okay. Jadi dia terdiri daripada bit tadi. Bit 01. Okay. 0 untuk mewakili putih. Okay. 1 mewakili hitam. Okay. Boleh nampak yang itulah yang akan terbentuk nanti gambar ni semua hasil daripada bit ni. Okay. Bit-bit ni. Okay. Cikgu rasa boleh kot faham kot. Okay. Boleh. Okay. Jadi dekat dalam peperiksaan selalunya setiap tahun memang akan keluar soalan unit ukuran data ni. Okay. Jadi cikgu minta supaya kamu betul-betul faham lah. Kalau tak faham tanya cikgu. Okay. Okay. Jadi kita pergi sebelah Boleh? Okay. Okay. Tadi resolusi. Okay. Ni dimensi. Okay. Tadi resolusi. Okay. Ni dimensi. Okay. Dimensi pula. Okay. Sesuatu image digital merujuk kepada ukuran panjang dan lebar image. Okay. Ni darab ni. Okay. Dimensi sesuatu image biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan piksel panjang darab bilangan piksel lebar. Okay. Panjang dengan lebar tahu tak panjang dengan lebar? Okay. Tengok sekejap nanti. Okay. Dimensi juga boleh dinyatakan dalam bentuk jumlah piksel yang membentuk image. Misalnya bagi image 640 darab 480. Okay. Jumlah piksel ialah 307,200 piksel. Okay. Tu nak tahu panjang dekat mana, lebar kat mana. Panjang yang mana satu? Okay. 640 ni dengan 480 ni dia punya jumlah piksel yang membentuk image. Okay. Contohnya dekat sini. Okay. Yang kamu punya gambar dekat buku teks nampak sikit kot. Cikgu punya ni tak jelas. Okay. Tapi tak apa. Cikgu ulas sikit ni. Okay, paparan image 128 piksel. Okay ni. Darab dengan 72 piksel. Pada paparan monitor yang berdimensi 1300 ni. 1300 piksel. Darab dengan 800 piksel. Okay. Yang dinyatakan bilangan piksel panjang. Panjang ni yang inilah. Ni panjang. Okay, yang ni lebar. Okay. Yang ni panjang. Ini lebar. Tinggi.
Okay, tapi panjang lebar. Okay. Panjang dengan lebar. Okay. Yang ini pula paparan image 256 piksel. Okay, nampak tak dia punya paparan lebih besar. Okay, jadi maknanya sesuatu yang maknanya bila dipapar, paparan tu lebih besar, bermaknanya lebih banyaklah dia punya image yang digunakan. Okay, maknanya jumlahnya lebih besar. Kalau yang macam ni tadi 128 piksel darab 72 piksel kecil je kan? Okey, yang ini ukuran dia lebih besar. Okey, sebanyak 256 piksel darab dengan 144 piksel pada paparan monitor yang berdimensi 1300 darab 800. Okey. Jika paparan monitor mempunyai dimensi 1300 piksel darab 800 piksel, maka imej 128 piksel darab dengan 72 piksel akan diperhatikan seperti rajah 2.5 yang ni. Okey. Manakala rajah 2.5 dengan dimensi yang lebih besar, namanya 256 darab dengan 144 lebih besar. Okey. Maknanya dia punya piksel tu, okey, piksel yang lebih besar merujuk pada gambar yang lebih besar. Okey. Boleh yang ini untuk dimensi boleh. Dimensi ni image digital yang merujuk kepada ukuran panjang dan lebar image dalam unit piksel. Itu dimensi. Okey. Itu dimensi. Tadi resolusi. Okey. Okey. Okey, ni Raja 2.5, Raja 2.6 kita bincang tadi. Okey, yang ni dia cakap satu image yang punya dimensi 128 piksel darab dengan 72 piksel telah dibesarkan. So, apakah yang dapat diperhatikan? Apakah kesan kepada kualiti image ini? Okey. Nampak tak beza? Bila semakin besar, semakin besar dimensi tersebut, adakah gambar semakin jelas? Cuba tengok. Tak kan? Nampak tak dia semakin kabur? Okey, jadi kualiti dimensi tu tadi sangat penting dalam untuk memaparkan gambar. Sebab tu tak semestinya gambar yang kecil adalah paparan yang lebih baik. Dan tidak semestinya gambar yang lebih besar menunjukkan paparan image yang lebih cantik, berkualiti. Okey, jadi kita kena adjust. Kena tahu paparan image yang manakah yang lebih baik. Okey, kalau yang kat sini tadi yang inilah yang lebih baik. Okey, paparan image 256 piksel darab dengan 144 piksel. Okey, nanti kalau dalam soalan, okey, dia akan tanya dengan kamu macam mana kamu nak bandingkan image ni. So kena tahulah jumlah yang lebih besar dimensinya akan menghasilkan kualiti yang tidak cantik. Kualiti yang tidak jelas bagi image tersebut. Manakala yang sederhana, okey, macam gambar ni, okey, menunjukkan dimensi ataupun paparan image yang lebih cantik. Okey, berbanding yang kecil. Kecil dah tak nampak lah pula. Okey, jadi paparan tu mesti sederhana, berada di tengah-tengah. Okey, boleh Boleh nampak tak apa yang cikgu cakap ni? Boleh faham Ada soalan nak tanya tak tentang resolusi dan dimensi? Okey, sekejap Okey. Okey, ni tadi resolusi. Resolusi kita tengok image tu kan bilangan piksel. Ada 3 dpi sehinggalah sampai 300 dpi. Yang mana yang jelas? Okey. Semakin tinggi maknanya resolusi tersebut sebenarnya resolusi yang terbaik adalah resolusi 72 dpi. Itu dah cukup ni, dah cantik dah. Okey. Manakala untuk cetak 300 dpi tu dah cantik. Okey. Kalau kita tengok itu resolusi. Untuk dimensi maknanya yang sederhana, yang berada di tengah-tengah. Okey, maknanya paparan 256 piksel darab dengan 140 piksel tu adalah yang terbaik. Okey, image
menunjukkan paparan imej yang lebih baik. Okey. Yang paling kecil ni memang cantik tapi tak berapa nampak. Okey, jadi bila kita tengok rujuk kepada paparan, kita akan lihatlah yang mana yang lebih baik, mana yang lebih cantik. Okey, boleh Okey, kita pergi pada resolusi dah habis. Dimensi dah habis. Okey, kedalaman bit warna. Nak suruh salin boleh? Buat nota sama-sama dengan cikgu boleh? Okey. Kena ambil kertas lah. Sekejap cikgu keluar dulu. Sebab kita ada berapa tadi jenis image ni. Sekejap 1, 2, 3. Kedalaman bit warna. Okey, dah habis. 3 je. Okey, yang ni audio pula. Image ada 3. Okey, image ada 3. Okey. Okey, image ada 3 sampai kedalaman bit warna. Okey. Sekejaplah cikgu habiskan dulu sampai kedalaman bit warna. Lepas tu kita salin nota. Okey. Kedalaman bit warna. Tadi kita dah tengok resolusi. Kita dah tengok dimensi. Okey, sekarang ni kita tengok kedalaman bit warna. Okey. Kedalaman bit warna atau kedalaman warna bermaksud bilangan bit dia 0 dan 1 yang digunakan untuk menandakan satu warna yang tertentu dalam imej digital. Jadi lebih banyak yang digunakan maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Okey, contohnya suatu imej hitam dan putih mengandungi 2 warna saja. Hitam dan putih kan? Okey, 2 kod binari ni tadi. Okey, binary tadi. Okey, 2 kod binary ni perduaan tau. 2 kod binary ni perduaan. Okey. Perduaan 2 kod binary sudah mencukupi untuk mewakili 2 warna iaitu 0 untuk mewakili warna putih dan 1 untuk mewakili warna hitam. Okey, ada 2 je. Jangan duk fikir pula warna lain pula. Okey, ada 2 je untuk kedalaman bit warna ni kita tengok 2 warna saja yang terlibat iaitu warna putih untuk 0, 1 untuk hitam. Tadi cikgu dah jelaskan kat bawah resolusi tadi. Dimensi tadi. Okay. Jadi perkataan binary ni masuk perduaan. Kita dah belajar perduaan, konsep perduaan ni. Okay. 1 bit bermaksud 1 digit binary. Okay. Kod binary yang mengandungi 1 digit dikenali sebagai kod binary 1 bit. Imej hitam dan putih yang menggunakan 2 kod binary 1 bit untuk mewakili warnanya dikatakan mempunyai kedalaman warna 1 bit. Okey. Boleh Andaikan satu imej skala kelabu yang menggunakan 4 warna iaitu putih, kelabu cerah, kelabu gelap dan hitam. Ini imej Imej ni dia kata dalam tu diguna warna putih, kelabu cerah, kelabu gelap dan hitam. 4 kod binary ni dia perlukan untuk mewakili 4 warna. Okey, iaitu 00 untuk mewakili warna putih, 01 untuk kelabu cerah, 10 untuk kelabu gelap dan 11 untuk warna hitam. Okey, boleh Sebab tadi kita guna ni 1 untuk 1 bit. Maknanya 0 putih, 1 hitam. Okey. Yang ini sebab dia dah campur. Dia dah jadi warna kelabu cerah. Jadi kelabu cerah terhasil daripada putih campur hitam ni. Kalau kod binari dia mana putih 00. Okey, kelabu cerah 0 dah tambah 1. Okey, 01. Kelabu gelap pula. Kelabu gelap maknanya gelap lebih. Jadi 10. Hitam 11. Okey, jadi kod binari ni mengandungi 2 digit dikenali sebagai kod binari. 2 bit ni 2 bit lah. Jadi ni 1 bit. Okey. Ni 2 bit.
Imej yang menggunakan 4 kod binary 2 bit untuk mewakili warnanya dikatakan mempunyai kedalaman warna 2 bit. Okey, yang ni lah kedalaman warna bit ni. Ni 1 bit 201, 2. Ini bersamaan dengan 2. Bilangan warna yang boleh diwakili ada 2 warna. Manakala 2 bit 2 kuasa 2, 2 darab 2. Jadi ada 4. Ada 4 warna. 3 bit 2 kuasa 3, 2 darab 2, 2, 8. Jadi ada 8 warna sampailah seterusnya. Okey. Jadi jadual 2.10 ni menunjukkan bahawa imej yang menggunakan lebih banyak warna memerlukan lebih banyak kod binary untuk mewakili setiap warna tersebut. Okey, ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan lebih banyak bit dalam bentuk kod warna. Jadi kesimpulannya, lebih banyak bilangan warna dalam suatu imej maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Okey, boleh faham tadi maknanya kita punya warna tadi mula daripada ni je. 1 bit je. Sampailah rupanya boleh banyak menghasilkan bit warna, kedalaman bit warna. Nampak Mula 1 je, kita guna 2 je. Sampailah hujung 24 bit punya banyak warna yang boleh diwakili. Bilangan warna yang diwakili. Sampai juta. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kedalaman warna. Jadi yang ini kena highlight, lebih banyak bilangan warna dalam sesuatu imej maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Okey. Boleh Boleh? Kalau boleh faham balik tak? Boleh flashback balik tak apa yang cikgu ajar tadi? Maknanya cikgu dah ajar resolusi. Okey, cikgu dah ajar dimensi. Dan cikgu dah ajar kedalaman warna. Jadi ketiga-tiga ni mewakili imej. Okey, unit ukuran imej. Okey. Nanti lepas ni kita guna unit ukuran audio. Okey, audio. Audio lain lah pula. Okey. Jadi kita salin nota dulu Boleh? Buat nota dulu. Okey, buat nota. Nota kita mula daripada sini. Okey. Okey. Jadi nota macam mana Macam ni. Cikgu tunjuk guna ni. Ambil buku nota dulu. Ambil buku nota. Okey. Ambil buku nota semua. Okey, cikgu tunjuk cara macam mana nak buat nota yang sampai kita dah belajar hari ni. Okey, ambil buku nota dulu. Okey, semua dah ambil buku nota ya. Okey. Semua nampak paparan ni? Paparan ukuran data tu. Okey. Tulis hari ni punya tarikh. Hari ni hari apa? Ni bukan tarikh ni. Tulis hari ni punya. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu 1 hari bulan April 2020. Okey, tajuk kita adalah ukuran data. Jelas Boleh nampak tak?
Siapa yang tak nampak beritahu ya. Boleh onkan mic. Okey. So ukuran data ada dua. Kita belajar ada dua. Satu image digital. Okay. Okay. Satu lagi audio digital. Okay. Jadi bolehlah buat warna-warna sikit dekat rumah ada banyak warna kan. Buat betul-betul cantik-cantik sikit. Cikgu ni malah nak guna baris. Dia sebenarnya banyak dekat atas ni ada baris apa semua bentuk tapi cikgu nak cepat. Jadi kamu gunalah baris ke gunalah guna set geometri tu, okey, buat jadi cantik sikit. Okey. Jadi dalam image digital tadi, okey, kita nak tulis maksud. Tak payah masuk beria sangatlah. Okey, image digital ialah gambar yang dirakam. Gambar yang dirakam dan disimpan dan disimpan dalam bentuk bit. Bit ni maknanya 0 dan 1. Okey. Gambar yang dirakam dan disimpan dalam bentuk bit. Kamu buat cantik sikit. Ni cikgu sebab cikgu nak cepat. Ni tulisan pun dah tak boleh nampak. Okey. Seterusnya audio pula. Okey. Okey, audio isyarat bunyi. Audio ialah isyarat bunyi yang telah ditukar kepada nombor perduaan. Nombor perduaan. Dan disimpan dalam bentuk bit. Dalam bentuk bit. Dan disimpan dalam bentuk bit. Samalah bit tadi, maknanya 01 tadi. Maknanya kalau image gambar, audio adalah bunyi, isyarat bunyi. Okey. Yang membezakan ini isyarat bunyi dengan gambar. Okey. Itu yang pertama. Okey, dah siap?
Okey. Okey, dah siap ni eh? Cikgu sambung lagi. Okey, untuk nota seterusnya untuk bawah image digital eh. Bawah image digital buat lagi satu. Buat satu lagi. Okey, satu lagi bawah. Okey. Jadi buat unit ukuran pula. Unit ukuran. Jadi dalam unit ukuran, ni sambung. Ni sambung. Jadi unit ukuran untuk image digital. Bawah digital. Kita ada 3. Pertama nama dia resolusi. Resolusi. Kedua tadi dimensi. Jauh-jauh sikit. Resolusi, dimensi tu jauh sikit sebab bawah tu nak ada nota eh. Satu lagi kedalaman. Kedalaman. Kedalaman warna. Bit warna. Okey. Okey. Jadi kita tadi belajar masa dimensi apa yang paling penting untuk resolusi dulu. Dimensi pula. Untuk resolusi. Untuk resolusi. Okey. Untuk resolusi. Okey. Jadi resolusi tadi kita guna pixel kan? Okey, maknanya kita guna, maknanya semakin kita guna resolusi yang paling baik eh. Okay, resolusi paling baik adalah 72 dpi. Okay. Ataupun kita kata paparan cantik lah. Paparan yang sesuai. Okay, untuk tujuan paparan pada skrin. Ni paparan pada skrin. Paparan pada skrin. Okay. 72 dpi. Maknanya yang cantik 72 dpi. Okay. Satu lagi adalah okay. Satu lagi satu lagi adalah untuk cetakan kita guna 300 dpi. 300 dpi adalah untuk cetakan cetakan. Okey.
So resolusi tu kamu boleh tulis lah. Resolusi, maksud resolusi tu apa? Resolusi ialah image, resolusi ialah bilangan piksel yang terdapat pada image tersebut. Okay. Tulis kat sini. Ni boleh tulis kat sini. Maknanya bilangan piksel. Bilangan piksel yang terdapat pada image. Pada image. Okay, bilangan piksel yang terdapat pada image. Okay, itu resolusi Okay, jadi pada image tadi kita tengok dua. Satu pada skrin, satu lagi kita tengok pada cetakan. So 72 dpi dah cantik dah untuk paparan pada skrin. Manakala 300 dpi sesuai untuk cetakan. Okay. Itu resolusi. Resolusi maksud dia bilangan piksel yang terdapat pada image. Okay, next. Boleh ikut je cikgu buat. Nanti nak warna-warna pun boleh. Okay, dimensi pula. Dimensi. Sekejap. Okay, dimensi. Okay, dimensi apa dia? Dimensi ukuran panjang dan lebar dalam unit piksel. Okay. Jadi tulislah kat situ. Tulis ukuran panjang dan lebar dalam unit piksel. Dalam unit piksel. Okay. Okay, maknanya dia punya formula dia. Kita guna bilangan piksel. Okay, dia punya formula bersamaan dengan bilangan piksel panjang didarab dengan dengan bilangan piksel lebar. Okay, itu dia punya formula dia. Sebab kadang-kadang dalam peperiksaan dia bagi pada kamu contoh. Okay, yang perlukan kamu mengira dimensi. Okay, jadi kena ingatlah panjang tak lebar je. Okay, maknanya bilangan piksel panjang darab bilangan piksel lebar. Okay. Okay, jadi paparan yang baik adalah yang sederhana. Okay, maknanya paparan yang tengah-tengah lah. Maknanya kamu boleh ambil contoh tu. Ataupun buat je dekat sini. Paparan yang cantik. Yang sesuai. Maknanya maknanya cuba tengok tadi paparan yang mana lebih cantik, mana tulis kat sini. Kalau 128 piksel
darab dengan 72 piksel. Okay, ni kecil. Tulis di situ kecil. Tapi kecil tapi dia punya cantik lah. Dia punya gambar. Okay. Kalau 256 piksel darab dengan 144 piksel. Yang ni lebih cantik. Dia cantik. Dan dia punya gambar lebih jelas. Okay. Yang besar sikit. Yang lebih besar tu berapa tu? Maknanya kalau lebih daripada. Maknanya lebih daripada yang di atas tu. Jadi dia punya gambar tidak jelas. Jelas ataupun kabur. Ataupun kualiti tak cantik. Okey, boleh lah. Okay. Maknanya lebih daripada 256 piksel darab 144 piksel. Maknanya dah image dia dah tak cantik lah. Okay. Seperti dalam cuba fikirkan tu. Yang tu. Tapi dia tak tunjukkan dia punya, maknanya dia punya piksel tu dia tak tunjuk. Tapi kalau kamu tengok 256 dengan darab 144 tu masih cantik lagi maknanya dia punya gambar lagi lebih maknanya tak adalah macam kelabu seperti paparan di bawah tu. Okey, jadi kena tengok dia punya berapa pikselnya tu. Okey. Tapi kalau tengok dekat cuba fikirkan tu, dia kata 128 piksel darab 72 piksel apabila dibesarkan, maknanya ni dibesarkan dalam satu komputer tu, dia punya paparan ni dah tak cantik. Tapi yang terbaik sebenarnya yang ini. 128 ni. Maknanya gambarnya walaupun kecil, tetapi gambarnya gambar yang asal. Maknanya gambar yang lebih baik. Okay. Yang ini lebih besar. 256 piksel ni maknanya lebih besar. Tapi boleh nampak lagi gambar tu. Lebih cantik. Tapi sebenarnya untuk yang asas kita ambil yang ini lah. Okay. Yang ini. Okay. Boleh Okay, so kita ambil yang ini. Yang ini paling bagus lah. Okay, maknanya dalam 128 darab 72 tu adalah image yang lebih baik. Okay, dia lebih cantik. Okay. Habis tentang dimensi. Boleh? Okay. Sempat salin tak? Sebab kita nak salin untuk kedalaman bit warna pula. Okay. Kedalaman bit warna Okay. Sebenarnya rajah muka surat 42 tu, okay, sekejap lagi cikgu tunjuk. Menunjukkan kualiti, perbezaan kualiti image. Okay. Boleh tengok masing-masing dekat buku teks.
Okey, dah eh. Cikgu nak tukar pada kedalaman warna pula. Boleh eh? Kedalaman bit warna. Tadi resolusi. Kemudian dimensi. Okey, sekarang ni kedalaman bit warna. Okey, kedalaman bit warna maksud dia salin dia balik. Bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menanda satu warna tertentu. Bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menanda satu warna tertentu dalam imej, dalam imej digital. Imej digital. Okey. Okey, jadi dia punya asas dia, yang asas dia maknanya asas dia yang ni lah. Jadual dua tu dua binari tu. Jadi kod binari salin yang rajah jadual 2.8 tu. Maknanya kod binari dengan warna. Okey. Kod binari kosong. Kod binari kosong. Kalau kosong, kosong warna dia putih. Okey. Manakala satu adalah untuk warna hitam. Macam kita belajar sebelum ni lah. Okey, lampu hidup bersamaan dengan satu. Lampu mati kosong. Okey. Okay, jadi kesimpulan dia untuk kedalaman bit warna adalah salin yang bawah tu lebih banyak bilangan warna. Okey. Banyak bilangan warna dalam sesuatu imej. Okey. Lebih banyak bilangan warna dalam sesuatu imej, maka
maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Kedalaman bit warna. Okey. Jadi kesimpulannya lebih banyak bilangan warna dalam sesuatu imej. Tu termasuk warna hijau, kita guna warna merah, warna hijau, warna kuning. Okey, maknanya maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Okey, kedalaman bit warna. Okey, jadi kalau kamu nak tengok bit warna tu, contohnya kalau 1 bit, kita buat contohlah. Dekat sini kita tulis. Satu bit, tak nampak. Putih. Okey. 1 bit mewakili 2 warna. Okey. Kalau 8 bit mewakili 256 warna. 256 warna. Okay, maknanya 2 warna ni maknanya 2 kuasa 1. Okey. Kalau 8 bit maknanya 2 kuasa 8. Okey. 8 bit 2 kuasa 8. Okey, so maknanya kalau 24 bit dah berapa warna dia tu? Bit bersamaan dengan 16,777,216 warna. Bersamaan dengan 2 kuasa 24. 2 kuasa 24. Okey. Selesai. Yang contoh kamu boleh tengok contoh. Muka surat 43 tu. Okey. Rajah 2.7, Rajah 2.8. Okey. Rajah 2.10. Yang ni sebenarnya tak payah ingat lah. Cuma kamu kena tahu je. Kod binari asas dia memang guna 2 warna. Okey. 1 dan 0. Okey. Boleh hari ni untuk hari ni. Untuk hari ni punya. Kita tengok ada soalan tak. Nanti cikgu nak suruh buat. Sebab untuk tajuk ni banyak Jadi. Okey. Nampak tak praktis minda 2.2 tu? Okey. Cuba buat soalan nombor 1A dan 1B. Buat sekarang. Dah siap salin nota kan? Dah siap salin nota ke?
cikgu nak tutup paparan ni. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh on. Okey, dah siap semua. Okey. Okey, cuba buat latihan tu. Soalan senang je tu. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ni Muhammad Aiman tanya apa ni? Latihan tadi, muka surat berapa tadi? Soalan praktikal tadi kan, praktis tadi, soalan praktis tadi. Okey, ni praktis Minda 2.2. Buat soalan 1 dengan soalan 2. Soalan 1 je kan? Cikgu suruh tadi. Soalan 1 A dengan B je. Tuliskan nombor buadaan yang mewakili imej hitam putih di bawah. Jadi buatlah jadual. Buat jadual. Okey, lepas tu buat satu, tak payah buat jadual pun tak apa. Buat jadual pun senang juga. Jadi barulah nampak. Okey, maknanya yang ni darab berapa ni? Panjang dia berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 darab berapa tu? 11 darab 8. Untuk A tu 11 darab 8 kan? Jadi yang ini kita buatlah.
Dia punya nombor berduaan dia bersamaan dengan kosong, kosong. Untuk kamu buatlah ni apa? Uh, Guna ruler jadual. Sekejap guna ruler sikit. Okay, yang sana tadi ada 11. Jadi kita buat 11. Contoh Okay, ni cikgu buat contoh. Apa ni kamu buat lah. Okay, macam ni. Okay, ni cikgu buat contoh Sekejap Okay. So yang pertama tu besar sikit. Okay. Yang pertama tu kosong, kosong. This. Kosong, kosong, satu, kosong. Okay, sampailah habis. Macam tu lah cara buat dia. Okay, yang ni cikgu buat contoh je. Contoh cikgu pula kecil pula dah. Cikgu buat besar balik. Besar. Cikgu buat dua je. Cikgu buat dua contoh Kamu buat besar-besar pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. So yang pertama tadi kosong, kosong, satu, kosong. Yang bawah tu kosong, 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 satu. Kosong, kosong, satu, satu. Okey, tu contoh cikgu buat Okey, ni untuk A. Okey. Kamu buatlah sampai habis tu. A dengan B tu buat sampai habis. Okey. Jadi kalau dalam soalan dia suruh jawab cara nak tulis nombor perduaan, ingatlah kita ada dua nombor, okey. Binary 01, 0 mewakili putih, 1 mewakili hitam. Okey, itu asas je lah. Okey, boleh faham buat jugalah B tu. Okey. Boleh Okey, jadi kita dah habis hari ni. Okey, kita dah belajar
ukuran data. So kita dah belajar image digital, bawah ukuran data, bawah image audio digital, dan unit ukuran bagi image digital. Hari ni kita belajar image dulu. InsyaAllah nanti lain kali cikgu arrangekan untuk buat audio pula untuk audio digital. Okay. Sebab kena buat seminggu sekali lah. Nanti kan kesian pula data kamu banyak digunakan. Okay. Jadi hari ni, untuk hari ni itu dulu yang cikgu boleh sampaikan. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ha, musuh apa? Ada musuh apa? Tak ada soalan. Maknanya faham Faham ke tak? Muhammad Aiman tu tak faham ke? Boleh on kan mic sebab kita dah nak habis. Sekejap lagi cikgu bagi form untuk isi kehadiran hari ni. 12 orang ni. Okey, jap cikgu ambil kehadiran. Hmm. Jap Okey. Masuk dekat link yang cikgu bagi. Masuk pada link yang cikgu bagi dekat chat tu. Okey. Okey, ambil link tu, klik link tu terus. Okey, klik. Okey, klik dekat link tu nanti. Okey, kemudian tulis nama. Tulis nama dengan nombor kad pengenalan. Lepas tu submit. Okey. Boleh Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, jadi boleh left. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup. Okey. Jangan lupa masuk form. Okey, tulis form tu dulu, masuk form. Okey, tulis nama dengan IC. Okey. Yang ini dulu. Okey. Masuk dalam form ni dulu. Ni, yang ini. Masuk dalam ni. Klik saja, kemudian tulis nama dengan IC untuk kehadiran hari ni. Cikgu kena rekod kehadiran. Okey. Tak ada soalan Hmm.